Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua anak-anak tahun 4 Al-Jazari? Betul ya? Betul. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini anda semua bersama dengan saya Ustaz Muhammad untuk subjek Sains tahun 4. Alhamdulillah. Kejap. Siapa Ustaz Muhammad ni? Inilah Ustaz Muhammad. Alhamdulillah. Ini gambar Ustaz ya. Jadi insya-Allah Ustaz akan bersama-sama dengan anda semua untuk sesi subjek Sains tahun 4. Baiklah. Sebelum kita memasuki dengan lebih baik subjek sains ini, eloklah kita memahami apakah kemahiran yang ingin kita capai selepas daripada pembelajaran ini. Betul tak? Jadi anak-anak semua pada hari ini kita akan masuki unit 1 kemahiran saintifik. Jadi kita akan fokuskan pada ini berkaitan dengan kemahiran proses sains menggunakan perhubungan ruang dan masa dan mentafsir data. Jadi untuk anak-anak yang sudah memiliki buku teks sains tahun 4 boleh rujuk pada muka surat 2 sehingga muka surat 8. Boleh ya? Boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi sains ini adalah salah satu subjek yang sangat menarik kalau kita hubungkan dengan agama kita Islam yang Allah turunkan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi semua yang kita akan belajar ini kita akan cuba sama-sama pelajari sama-sama. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kefahaman yang benar. Jadi unit 1 kemahiran saintifik. Jadi kita lihat pada kartun di hadapan masing-masing tu. Jadi dua kumpulan murid tahun 4 telah menyertai pertandingan membina model jambatan. Mereka menggunakan kemahiran proses sains sepanjang pertandingan ini. Jadi seorang ni berkata, jambatan yang mengambil masa lebih lama untuk runtuh adalah lebih kuat. Jadi kawan dia pun jawab, beban yang diletakkan pada setiap jambatan adalah sama. Tetapi apa jadi? Kita tengok, model kita dah hampir runtuh lah. Tapi mengapa ya? Nampaknya kita perlu perbaik reka bentuk model ini. Jadi model A ni kita tengok sudah runtuh. Manakala model B masih kekal utuh, kekal nampak stabil tanpa runtuh seperti mana yang berlaku pada model A. Jadi bagaimanakah kamu boleh membantu kumpulan A untuk menjadi juara? Baik. Jadi kemahiran saintifik yang kita pelajari adalah apakah maksud kemahiran saintifik? Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen atau penyiasatan. Ini termasuklah kemahiran saintifik ini boleh dibagikan kepada kemahiran manipulatif dan kemahiran proses sains. Jadi kita akan fokuskan pada ini kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains. Alhamdulillah. Okey anak-anak semua, jelas ya? Okey. Jadi sepanjang KPS ataupun kemahiran proses sains ini kita akan mempelajari 12 bentuk kemahiran. Kita akan mempelajari 12 bentuk kemahiran iaitu yang pertama memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen.
Jadi kesemua ni buat masa ni anak-anak semua tak perlu hafal. Kita akan pergi satu pada satu. Jadi Ustaz hanya akan sebutkan selalu saja. Selebihnya kita akan bereksperimen sendirilah. InsyaAllah setiap satu ini, 1 hingga 12 ni ada praktikal dan teori dan praktikal dia. Boleh ya? Okey, insyaAllah. Jadi, cuba perhatikan jambatan ini. Berbanding dengan jambatan sebelum itu, kita tengok model B tadi. Siapa yang ada buku teks boleh tengok dekat pada muka surat 2 tadi. Muka surat pertama tadi, model B. Kenapa model B itu lebih kukuh? Ini kerana kita dapat lihat, bagi contoh seperti model ini. Model jambatan ini, direka khusus dengan beberapa binaan yang akan menstabilkan jambatan ini. Betul tak? Betul. Tengok betul-betul. Jadi binaan ini dia ada sokongan di bawah dan sokongan di atas. Jadi macam mana kita nak bina jambatan ni? Itu nanti kita akan lakukan eksperimen. Jadi untuk itu, seterusnya kita akan memahami kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa. Jadi, jom kita saksikan sama-sama video ini. Menggunakan perhubungan ruang dan masa. Dalam video ini, anda akan belajar tentang apakah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Jadi, apakah maksud menggunakan perhubungan ruang dan masa? Ia adalah kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Oleh itu, kita akan lihat perhubungan antara ruang dan masa. Mari kita lihat beberapa contoh kemahiran ini. Berdasarkan situasi ini, pemerhatian yang dibuat ialah saiz ais menjadi kecil selepas 10 minit. Perhubungan yang dibuat ialah apabila bertambah masa, saiz ais semakin mengecil. Dalam situasi ini, pemerhatian yang dibuat ialah ketinggian pokok bertambah selepas 2 minggu. Perhubungan yang dibuat ialah apabila bertambah masa, pokok semakin tinggi. Baiklah, anak-anak semua, kita telah mengerjai menggunakan perhubungan ruang dan masa. Jadi seterusnya adalah kemahiran mentafsir data. Apakah mentafsir data? Jom saksikan sesama video ni. Mentafsir data ialah kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Mari kita lihat contoh kemahiran mentafsir data.
Berdasarkan carta pengelasan ini, arnab dan gajah makan tumbuh-tumbuhan. Helang dan ular sawah makan haiwan lain. Manakala ayam dan monyet makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Jadual ini menunjukkan durian merupakan buah-buahan yang digemari paling ramai murid. Manakala tembikai ialah buah-buahan yang kurang digemari oleh murid. Carta pai ini menunjukkan bilangan murid yang berjalan kaki sama dengan bilangan murid yang menaiki basikal dan bilangan murid yang menaiki bas adalah yang paling ramai. Baik, alhamdulillah kita telah memahami kemahiran mentafsir data. Baik, alhamdulillah itu saja sesi kita pada kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan kita, anak-anak kita, gunakan anak-anak semua kefahaman yang jelas berkaitan dengan subjek yang kita pelajari pada kali ini. Jadi untuk sesi ujian kefahaman, sila klik pautan yang diberikan dalam kod masing-masing. Boleh minta bantuan ibu, ayah ataupun penjaga, ya, anak-anak semua. Baik, itu saja insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini. Itu saja daripada saya, Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.